Tema 2, penerokaan unsur dalam alam. Bab 4, kereaktifan logam. Okey, siri kereaktifan logam. Berdasarkan siri kereaktifan logam, kita dapat menentukan ciri logam. So, macam mana logam ditentukan siri kereaktifan adalah berdasarkan tindak balas logam dengan oksigen, asid ataupun air. So, disusun dalam turutan. Okey, semakin ke atas, semakin reaktif logam dan semakin ke bawah, semakin kurang reaktif. Kita mula dengan kalium, natrium, kalsium dan akhir sekali aurum. Okay, berdasarkan siri kereaktifan logam juga, kita dapat mengekstrak logam daripada bijinya. Okay, kata kunci ataupun yang kita akan belajar pada dalam bab ini adalah mineral, sebatian semula jadi, siri kereaktifan logam, unsur, gerak bumi, tindak balas pemanasan, pengekstrakan logam, isu pelombongan, sifat kimia, sifat fizik, lelau bagas dan juga sanga. Okay, 4.1 kepelbagaian mineral. Okay, kita tengok batu-batuan, berbagai-bagai jenis batu-batuan itu adalah sumber daripada bumi. Okay, tengok perhatikan gambar di sebelah, pelbagai jenis batuan dari kerak bumi. Okay, kita lihat berbeza warna, struktur, bentuk dan juga tekstur. Kerana batuan ini mengandungi mineral yang berlainan. Okay. Kepelbagaian bentuk mineral dalam kerak bumi. Mineral ialah unsur ataupun sebatian pepejal yang wujud secara semula jadi dengan struktur hablo dan komposisi kimia yang tertentu. So, mineral kita bahagi kepada dua. Yang pertama unsur dan yang kedua ialah sebatian. So, unsur dia wujud dalam dia sahaja, unsurnya sahaja seperti emas, belian dan perak. Yang kedua sebatian. Sebatian ni terdiri daripada kombinasi beberapa jenis unsur. So, contoh sebatian kita ada bauksit, hematit, galena dan juga cassiterite. Okey, sebatian semula jadi dan unsurnya. Okey, kita tengok kalau nama biasa dan juga nama saintifik. Okay, hematit, nama biasa dia ferrum 3 oksida. So, terdiri pada gabungan unsur ferrum dan juga oksigen. Cassiterite, stannum 4 oksida. Terdiri daripada unsur stannum dan juga oksigen. Okey, kita ada kalsit. Terdiri, nama saintifik ada kalsium karbonat. Dan gabungan unsur dia kalsium, karbon dan juga oksigen. So, kalsit ni batu kapur. Okay, seterusnya. Okey, tadi dah sebut sebatian semula jadi ialah gabungan beberapa jenis unsur. So, batu kapur tadi cikgu sebut kalsit merupakan suatu mineral yang mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan harian. Seperti membuat jalan, permukaan meja, bangunan dan sebagainya. Okey, kita tengok aktiviti 4.1. Boleh rujuk buku teks masing-masing. Okey, sebatian semula jadi ialah gabungan beberapa unsur. Okey, kita nak tengok aktiviti 4.1. Tujuannya menunjukkan bahawa sebatian semula jadi ialah gabungan beberapa unsur. Bahan yang diperlukan ialah serbuk kalsium karbonat, air kapur dan juga asid hidroklorik. Okey, radas seperti dalam rajah di sebelah
disediakan. Okey, kita ada tabung didih. Label P. Kemudian kita ada spatula. Okey, kita set upkan seperti dalam rajah. Ada tiub penghantar. Okey, masukkan satu spatula kalsium karbonat ke dalam tabung didih P. Okey, kalsium karbonat. Kemudian tuangkan 10 ml asid hidroklorik cair. Okey. Kemudian kita biarkan seketika sehingga berlakunya tindak balas. Okey. Bila tindak balas berlaku, ada gas dibebaskan. So, gas dibebaskan akan masuk ke tabung didih. So, apa fungsi air kapur? Air kapur ialah penunjuk. Kita nak tunjuk adakah unsur lain yang dibebaskan apabila kalsium karbonat bertindak balas dengan asid hidroklorik. Okey, yang kedua, sediakan susunan radas yang kedua. Sama juga, masukkan kalsium karbonat ke dalam tabung didih Q dan diletakkan tiub untuk menyalurkan gas ke dalam tabung uji yang mengandungi air kapur. So, untuk tabung didih Q kita panaskan. Okey, tak campur dengan benda lain. Hanya panaskan kalsium karbonat sehingga tindak balas berlaku. So, apa keputusannya? Okey, pemerhatian. Okey, yang P, tabung didih P, kita ada kalsium karbonat plus asid hidroklorik cair. Okey, kita tengok air kapur. Air kapur yang asal adalah tidak berwarna ataupun jernih. Okey, tidak berwarna ataupun jernih. Okey, bila ada gas dibebaskan, air kapur menjadi keruh. Okey, gas apa yang dibebaskan? Gas karbon dioksida. Okey, gas karbon dioksida. Kemudian, yang kedua, tabung didih Q, kalsium karbonat dipanaskan. Okay, apabila dipanaskan, tindak balas berlaku. Asal dia air kapur tidak berwarna ataupun jernih tadi. Okey, selepas gas dibebaskan melaluinya, air kapur menjadi keruh. So, air kapur menjadi keruh menunjukkan adanya kehadiran karbon dioksida. Okey, kita tengok kesimpulan dia daripada aktiviti 4.1 tadi. Apabila kalsium karbonat tambah dengan asid hidroklorik cair, tindak balas berlaku membebaskan kalsium klorida tambah karbon dioksida dan juga tambah air. Di mana kita gunakan ujian air kapur untuk menguji kehadiran gas karbon dioksida. Okey, untuk yang kedua, kalsium karbonat dipanaskan. Okey, dipanaskan akan membebaskan kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Sama juga akan menukarkan air kapur yang jernih kepada keruh. Okey, menjadi keruh. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.